Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hujung minggu buat semua rakan-rakan di media sosial Facebook sebagainya. Salam hormat, salam keberkatan. Semoga Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Okay, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini saya sekadar ingin berbuat sedikit berkenaan dengan isu yang sedang hangat sekarang ni. Isu apa dia? Isu yang mana kita sendiri menghadapi sesuatu yang dinamakan COVID-19. Bila nama sahaja COVID-19, okey, bila nama sahaja COVID-19, maka hati kita tidak tenteram. Tidak tenteram sebab apa? Sebab kita memikirkan apa yang bakal berlaku, bakal kejadian-kejadian tidak diingini itu berlaku. Dan paling kritikal sekarang ni ialah berlakunya sesuatu yang dinamakan gangguan. Gangguan yang bagaimana? Bermacam-macam gangguan. Gangguan yang sangat teruk sekarang ni. Banyak pertanyaan sampai di WhatsApp saya sendirilah, kan, bertanya-tanya tentang, Ustaz, apakah amalan untuk sentiasa tidak dikacau, diganggu dan sebagainya. Okay. Bila ditanyakan apakah amalan yang tidak yang betul-betul sesuai untuk diamalkan, daripada terkena benda luar masuk ke sebagainya lah, kan. Maka saya selalu akan sebutkan berkenaan dengan solat. Bagaimana kita sekarang ni dengan solat kita, amalan kita, bagaimana tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mengamalkan sepenuhnya, memahami, menghayati apa sahaja yang kita lakukan? Okey. Dan video saya pada hari ini, live saya ada berkaitan dengan beberapa penulisan saya lah. Okey, berkaitan dengan beberapa penulisan saya yang mana ada yang tertanya-tanya, yang Ustaz tulis ni rekaan ke ataupun realiti. Itu adalah pengalaman saya sendiri yang mana saya nak membantu sahabat-sahabat saya yang ada yang tergelincir akidahnya, dia tidak kembali kepada fitrah yang sebenar. Okey, tidak kembali kepada fitrah sebenar, insya-Allah. Okey. Bila berkaitan dengan soalan pertama yang selalu sampai dengan saya ialah apakah amalan yang sesuai untuk diamalkan kepada kita semua. Okey, apakah amalan sesuai untuk diamalkan kepada kita semua. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya berkongsi akan amalan, jom kita pakat kongsikan video ini agar kepada yang berminat untuk bertanya, dia dapat bertanya secara live. InsyaAllah kita akan sebutkan, kita akan kongsikan kepada semua, insyaAllah. Okey, jom semua rakan-rakan kita kongsikan video ini, kita pakat share ramai-ramai agar lebih ramai lagi yang mendengar, yang bersama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, jom kita tekan butang share dulu, kita pakat kongsikan video ni kepada ramai-ramai, insya-Allah. Tekan butang share, like, share. Insya-Allah semua mudah-mudahan ramai yang menerima manfaatnya. Okay. Saya nak share dulu. Nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan amalan-amalan tersebut. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. Okey, saya nak share dulu kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan pada pagi ini perkongsian bermanfaat ini yang insya-Allah bermanfaat ini akan memberikan manfaat lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana insya-Allah. Okey. Saya nak share jap. Nanti saya akan kongsikan apakah dia amalan-amalan yang sangat-sangat sesuai dan ringkas untuk diamalkan sentiasa sebagai pendinding buat kita semua insya-Allah. Dinding ni kalau dia keras confirm tak ada orang boleh kacau. Okey, dinding ni kalau dia keras confirm tak ada orang boleh kacau. Tapi bila dia keras tapi bocor, mesti ada orang boleh kacau. Okey, keras dan bocor mesti ada yang memboleh kacau kita. Tapi kalau dia keras, sekeras-keras ni insya-Allah percayalah tidak ada sesiapa yang mampu untuk mengganggunya. Dan bagaimana untuk menjadikan dia keras? Ayuh jom kita dengarkan sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya bukan nak mengajar, saya nak berkongsi. Saya ingin berkongsi, bukan untuk mengajar. Okay? Saya ingin berkongsi berkaitan amal-amalan yang diamalkan oleh sesetengah pengamal perubatan Islam. Ada yang amalkan secara terus menerus, ada yang tambah sikit, ada yang kurang sikit. Okey. Tolak, tambah, kurang tu sebenarnya semua bergantung kepada kita. Bergantung kepada kekuatan kita. Bergantung kepada kekuatan kita. Kita kuat, kita buat banyak. Kita tak kuat, kita buat sedikit. Jangan tinggal langsung. Kuat, buat banyak. Tak kuat, buat sedikit. Jangan tinggal langsung. Kalau terus tinggal tu something wrong. Okay? Kalau terus tinggal, something wrong. Dan amalan ini sangat sesuai ketika tengah malam. Biasalah kan, bila anak-anak menangis tengah malam, pening nak buat apa malam ni, nak buat apa malam-malam. Yelah, anak dah menangis. Kebetulan pula suami shift malam. Bila suami shift malam, tinggallah isteri keseorangan di rumah.
mengemudi rumah tangga secara keseorangan. Bila seorang-seorang, jadinya kita akan jadi stres lah. Okay? Bila kita kawal seorang-seorang, kita akan jadi stres. Nak buat apa lagi, suami tak ada ni, nak buat macam mana ni, anak nak nangis ni, anak menangis-nangis. Maka ini, mari saya nak semua sahabat-sahabat saya kongsikan video ini agar lebih ramai lagi menerima manfaatnya, insya-Allah. Tabarakallah. Okay, banyakkan berdoa insya-Allah. Saya nak share dulu bagi lebih ramai lagi sahabat-sahabat saya dapat maklumat sedikit sebanyak tentang pengamal, tentang apa yang kita amalan harian kita yang mana kadang-kadang kita tertinggal. Amalan harian yang terkadang kita tertinggal disebabkan kesibukan kita kerja. Okay. Kesibukan kita bekerja. Sebenarnya benda ni sangat simple. Walaupun tengah buat kerja, walaupun tengah driving sekalipun, kita boleh buat. Kita boleh amalkan sentiasa. Okay. Tengah buat kereta, kita boleh amalkan. Tengah bekerja, kita boleh amalkan. Kalau kerja yang tidak menggunakan mulut, yang memerlukan fokus sahaja, insya-Allah boleh diamalkan amalan ini. Sebab kadang-kadang saya sendiri tengah driving tu, tengah buat kereta, saya akan amalkan. Saya sendiri akan amalkan tengah buat kereta. Sebab apa kita amalkan? Sebab kita tahu kita ni lemah. Lebih-lebih lagi saya amalkan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah ataupun premis rawatan yang bakal kita buat rawatan, maka lagilah saya tidak berhenti mengamalkannya. Saya tidak berhenti. Sebab apa? Demi kekuatan kita, kekuatan orang yang berada di rumah yang bawah jagaan kita. Kalau kita tak kuat, bagaimana pula jagaan kita? Kalau kita tak kuat, bagaimana orang jagaan kita? Takkan kita nak biarkan dia lemah. Maka kita kena kuat. Insya-Allah bila kita kuat, semuanya akan kuat. Sesungguhnya kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun usaha untuk mendapatkan kekuatan itu adalah datang daripada diri kita. Usaha tersebut. Memanglah kekuatan itu datang daripada Allah, tapi usaha tu datangnya daripada diri kita. Maka kalau kita tidak ada usaha ke arah kekuatan, bagaimana Allah nak kurniakan kekuatan? Kalau kita tak ada usaha, bagaimana Allah ingin mengurniakan kekuatan tersebut? Sebab tu kita kena ada usaha. Usaha yang bagaimana? Mudah saja usahanya. Okey, sabar sebentar So, saya nak fokus ya. Saya nak share dulu, share. Selesai saya share nanti, okey, baru saya akan kongsikan kepada anda semua berkaitan amalan-amalan yang sesuai untuk diamalkan sentiasa, insya-Allah. Tabarakallah. Okey. Kita share dulu. Okey, saya minta bantuan sahabat-sahabat yang mana sedang nampak video saya ni. Jom kita kongsikan kepada semua rakyat-rakyat, semua rakan-rakan. Okey, kita kongsikan agar bermanfaat dia berpanjangan. Sebab apa? Manfaat berpanjangan, ilmu ni kelebihan dia sangat luar biasa. Kalau kita simpan tak nak kongsi, rugi. Jadi saya nak kongsikan, walaupun sikit je ni. Sikit tak banyak, sikit je saya nak kongsikan Saya nak kongsikan sikit je, tak banyak pun. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi manfaat kepada semua. Masih pula dia masuk ke? Okey, insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tibalah masanya yang saya janjikan, yang mana saya ingin berkongsi kepada semua berkenaan dengan amalan yang sangat sesuai kita amalkan, sangat sesuai untuk sesiapa sahaja amalkan ketika dalam apa jua keadaan sekalipun, insya-Allah. Yang pertama sekali, jagalah sebaik mungkin solat 5 waktu. Sebab apa jaga sebaik mungkin? Sebab solat 5 waktu ini adalah salah satu kekuatan
salah satu yang dinamakan kekuatan dalam kehidupan. Sebab apa solat tu 5 waktu? Sebab apa solat tu 5 kali sehari semalam? Sebab apa solat itu 5 kali sehari semalam? Sebab apa? Sebabnya ialah dia ada 5 tiang. Okey, 5 tiang. 5 tiang ni kalau kita susun, kukuh tak 5 tiang tu? Kukuh, insya-Allah 5 tiang. Dia takkan tumbang. Contohnya, contoh mudah saya berikan. Okey, contoh mudah saya berikan. Okey, contoh mudah saya berikan berkaitan 5 tiang ni Jap. Okey, berkaitan 5 tiang. Cuba lihat sekarang ni botol yang di hadapan saya ini. Mudah je. Okey. Contoh yang saya berikan adalah mudah je. Botol ni okey, dia umpama bawah dia cukup 5 tiang, okey. Okey. Alamak, jatuh pula dah. Dia tak kuat. Okey, dia ni dah loose, dah longgar. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, nampak pun. Okey, insya-Allah. Bila cakap pasal 5 tiang, okey. Bila cakap pasal 5 tiang, okey. Botol ni, nampak tak? Dia bulat. Okey, contoh dia bulat Kukuhnya dia sebab dia rata. Okey, umpamanya dia cukup 5 tiang. Contohlah kalau dia pakai 2 tiang saja. Nampak? Ini contoh untuk botol ini. Nampak tak? 5 tiang. Okey. Itu dia. Sebab apa kita ada 5 tiang dalam kehidupan kita sebagai pengukuhan kita. Okey, pengukuhan kita. Jaga 5 asas, insya-Allah kemasnya kita tanpa ada sesiapa yang boleh mengganggu kita. Jaga 5 asas utama, kemasnya kita, tak ada siapa boleh kacau kita. Kalau ada yang kacau pun kita masih lagi mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadah ataupun istighfar untuk keselamatan diri kita sendiri. Istighfar. Itu dia. Itu dia berkaitan dengan 5 tiang tersebut. Okey, nampak tak? Gelap pula. Okey. Itu 5 tiang. Okey. Dan dalam 5 tiang ini dicampurkan dengan beberapa perkara sunat. Seperti contohnya ialah sunat yang pertama adalah sunat sebelum subuh 2 rakaat. Okey, sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Itu sunnah yang pertama. Sebelum subuh 2 rakaat. Ataupun kita itu paling sikitlah amalan kita. Okey, paling sikit iaitu sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Paling tinggi sebelum subuh tu kita sempat buat dalam 7 rakaat. 2, 4, 6 iaitu tahajud, 1 witir. Itu paling tinggi. Dan ada lagi lebih tinggi lagi, tapi saya tak nak kongsikan. Sebab apa? Kalau banyak-banyak sangat takut tak terbuat. Jadi kita buat paling rendah, kita buat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh sebagai penambahan kekuatan kita. Sebab apa? Kalau kita tanam pokok sekalipun, pastinya dia ada baja dia. Tidak ada lagi dalam kehidupan dunia kita ni penanaman tanpa baja. Okey, penanaman tanpa baja. Kehidupan di muka bumi kita ni tidak ada lagi penanaman pokok tanpa baja. Kesemuanya penanaman berbaja. Maka baja ni adalah kekuatan kita. Kekuatan bagi tumbuh-tumbuhan, baja ni. Macam kita jugalah. Sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum subuh ada 2 rakaat sebelum subuh. Okey, selepas subuh pula. Selepas subuh selepas subuh, sebelum terbitnya fajar. Okey, sebelum terbitnya fajar ada lagi 2 rakaat. Okey. Bila dah terbit sikit fajar, tambah lagi 2 rakaat. Masya-Allah. Itu adalah sebagai baja-baja tambahan kita, kekuatan kita. Dan lepas dah terbit fajar tu, nak menjelang zuhur. Ada lagi sebelum zuhur 2 rakaat. Dan selepas zuhur 2 rakaat. Dan petang sikit asar. Sebelum asar 2 rakaat. Dan sebelum maghrib 2 rakaat.
selepas maghrib 2 rakaat, dan sebelum isyak 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Itu dia sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Paling simple. Amalan kekuatan pendinding diri kita paling simple. Berapa ramai yang buat? Nak tanya sini. Berapa ramai yang buat? Ustaz, saya dah buat Ustaz. Saya dah buat. Tetapi sejauh mana kita buat tersebut? Okey. Okey, baru nampak nama. Okey, terima kasih kepada Pak Supit, Abang Jai kita, atas kesudian. Waalaikumsalam ya Abang Aiman, apa khabar, sihat? Terima kasih kerana sudi menonton. Baru perasan ada orang masuk sebab tadi dah nampak scroll hilang. Ini baru perasan ni orang masuk. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada yang sudi masuk. Abang Jai dan sahabat-sahabat lain, saya baru perasan ni ada orang masuk ni, saya tak jumpa ni. Siapa lagi? Sekejap, tarik. Okey, tak apalah, insya-Allah. Terima kasih kepada yang baru masuk. Terima kasih banyak. Sila komen sikit. Saya nak tengok siapa yang masuk sebab saya tak nampak ni. Tadi hilang tiba-tiba. Tak nampak siapa yang masuk. Okey. Itu dia antara juga amalan pendinding tambahan kita. Amalan pendinding tambahan kita tatkala sebagai penambahan untuk kita ni lah. Solat kita. Okey. Dan ada yang kata, Ustaz, saya dah buat semua yang Ustaz cakap, saya dah buat. Tahajudnya, witirnya, sebagainya lah saya dah buat. Tetapi kenapa masih lagi ada benda yang still nak mengganggu saya? Saya tanya balik, Puan atau Tuan buat bagaimana? Dan kebanyakannya Puan lah. Tuan ni jarang sekali, tapi ada jugalah. Okay, Tuan atau Puan buat yang bagaimana? Dan dia bercakap, dia kata, buat berdasarkan apa yang saya suruh. Cakap dia, Tuan, Puan, memanglah buat berdasarkan apa yang saya suruh. Tapi janganlah buat semata-mata buat disuruh, tetapi buat dengan kehendak diri, dengan keikhlasan hati. Barulah nampak akan kekuatan tersebut. Barulah nampak akan keindahan ibadah tersebut. Barulah kita dapatkan manisan. Ini tidak buatnya atas dasar disuruh baru buat. Disuruh baru buat. Maka benda tidak menjadi. Allah suruh buat, tak buat pun, tiba-tiba manusia suruh kita buat. Sebab apa? Sebab manusia yang suruh itu adalah seorang perawat. Contohnya, seorang perawat, maka dia buat. Okey, maka dia buat. Sebenarnya benda ini adalah kewajipan ke atas diri kita sendiri. Kewajipan ke atas diri kita sendiri. Bukan kena orang suruh. Tidak sebenarnya. Diri kita. Wajib diri kita. Kita rasa nak selesa dekat akhirat, kita buat sentiasa. Kita macam saya buat selalu. Kalau perasan lah dalam posting saya, kadang-kadang saya kata consider sikit. Yang pagi-pagi saya hantar makanan. Dan hari ni insyaAllah nanti saya baru nak keluar. Saya nak hantar dekat Roblox. Syahrul Haq, Assalamualaikum Ustaz, pendamping dengan saka ada beza tak? Tak ada beza. Tak ada beza. Nanti saya ceritakan InsyaAllah nanti saya ceritakan. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada yang sudi bertanyakan soalan. Okey. Kepada sahabat-sahabat sana, saya kadang-kadang bila saya kata consider ski kan, saya jadi bahawa saya nak consider ski, saya nak pergi kat Roblox yang mana yang saya akan lalu, saya akan berikan makanan sedikit. Itu adalah salah satu sebenarnya penanda aras kita. Penanda aras untuk kita sentiasa rasa manis dalam kebaikan. Sebenarnya susah. Nak kata susah tu tak, nak kata senang pun tak. Tapi kekuatan pada diri kita, nak buat ke tak nak buat benda tu. Tak perlu banyak pun, sekadarnya. Okey, sekadarnya. Dan bila kita buat sesuatu kebaikan, rasa manis, rasa indah, maka benda tu akan jadi lali untuk kita, akan jadi mainan kehidupan kita. Sebab tu saya cakap tadi, sebab tu saya ulang selalu, solat perlu dijaga, insya-Allah benda-benda lain akan terjaga. Tapi kalau solat kita tidak terjaga, macam mana jaga lain? Tak boleh, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, tak boleh. Memang tak boleh. Okey. Memang tak boleh. Dan juga dan bila dah selesai solat, fahami solat, hayati sebaik mungkin akan ibadah kita, insya-Allah benda lain akan terjaga. Dan selepas solat ada pula benda sunat lain yang sangat sesuai dengan kita. Apa dia? Biasalah kalau kita dengar dekat masjid, selalu kan kita akan dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa dia tu?
Itu apa dia? Itu adalah zikir paling ringkas, paling mudah. Berapa ramai boleh buat dalam tempoh sehari 1,000 selain perawat? Sebab bagi saya perawat dah tentu itu amalan dia, sebagai kekuatan dia untuk merawat, untuk berdakwah, untuk mengajak orang berzikir. Tapi kalau selain perawat, berapa ramai yang buat? Jarang sekali buat. Sebab alasannya ialah tak sempat. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita kata tak sempat untuk buat, maka tak sempat juga Allah nak berikan kita kesihatan, kesembuhan. Kita kata kita tak sempat untuk buat, maka di situ jugalah Allah akan cakap, aku pun tak sempat nak bagi kau sembuh. Maka kena sempatkan diri kita. Okey. Kalau orang kata subhanallah, alhamdulillah, kadang-kadang tak ingat maksud, tak tahu maksud, tak payah jauh. Al-Fatihah. Berapa ramai yang amalkan Al-Fatihah lepas solat sentiasa. Dalam solat kita fahamlah, dalam solat kita memang Al-Fatihah tu wajib dalam solat, tetapi selepas solat berapa ramai yang mengamalkan Al-Fatihah selepas solat sentiasa sebanyak 7, 9, 11 dan sebagainya? Berapa ramai? Masya-Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dalam mata, sangat-sangat sedikit, namun ada. Itulah yang orang kata sebagai pendinding kita. Kalau benda tu pun kita masih lagi tidak mampu untuk meneruskan, untuk kita amalkan senantiasa, masya-Allah, innalillah. Itu jawapan saya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Okey, insya-Allah saya nak jawab soalan daripada seorang sahabat. Assalamualaikum Ustaz, pendamping dengan saka ada beza tak? Okey, saya nak sikitlah. Bila kata soalan ni keluar, okey, bila kata soalan ni keluar, saya nak buka nota saya sikit berkaitan soalan tersebut. Okey. Okey, jap Okey. Saka ini digunakan secara khusus berkaitan berbagai ilmu dan amalan yang salah dalam Islam berkaitan dengan jin dan syaitan. Apa itu saka? Diwarisi secara automatik, suka atau tak. Benda tu akan berlaku secara automatik kepada semua keturunan yang hanya melibatkan pertalian darah. Kategori saka ada perjanjian dan tidak ada, dan ada juga yang tiada perjanjian. Permulaan saka daripada keturunan yang bermula dengan berkawan dengan jin. Saka ni datangnya apabila kita mula berkawan dengan jin. Apabila kita mula berkawan dengan jin, insya-Allah. Soalan ni soalan yang agak berbahaya untuk kita huraikan panjang. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti apa-apa nanti saya akan juga kongsikan sikit sebanyaklah. Okey, itu dia berkaitan dengan zikir-zikir tadilah. Okey, insya-Allah. Dan bila kata zikir kan, zikir semua dah buat. Okey, zikir semua dah buat dan sebagainya. Al-Fatihah pun dah buat. Apa lagi? Al-Fatihah, zikir, ayat kursi pula. Berapa ramai yang buat ayat kursi selepas solat, sebelum solat, atau setiap masa? Berapa ramai yang buat ayat kursi? Ayatul kursi yang kita lakukan sebanyak 9 wakaf sehari. 9 wakaf sehari. Maksud sekarang ni ialah bukan berhenti dalam tempoh sehari tu ayat kursinya berhenti. Tak, maksud saya bacaan dia 9 wakaf. Contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terima kasih banyak-banyak kepada Syekh Nur Wafi Nasir, sahabat saya juga dan juga seorang guru saya juga. Terima kasih Ustaz kerana sudi bagi respon tidak ada beza. Yes, betul, tidak ada beza. Betul. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dalam hati Allah SWT, Al-Fatihah pun sudah, Ayatul Kursi pun sudah, zikir biasa pun sudah, 3 kul. 3 kul. 3 kul, qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah 4 perkara asas kehidupan kita yang memberikan kita ketenangan jiwa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pendinding sangat kemas, sangat-sangat kemas. Sangat. Kalau buat ini, insya-Allah amalkan keempat-empat perkara, kekuatan kita luar biasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kemas sangat. Dan bila kemas 4 perkara ini, sebelum tidur kita buat semasa sedar. Tidur nak buat apa? Tidur. 4 perkara ni kita dah buat setiap hari, dah buat dah. Dan ketika sedar, insya-Allah kita boleh buat, kita boleh jaga. Tetapi ketika tidur, kita tak tahu siapa yang ganggu kita ketika tidur. Maka dengan itu, sebelum saya tidur, inilah dia. Cakap apa? Amalan saya setiap hari sebelum saya tidur. Ini dia. Gel mandian daun bidara. Amalan saya pada setiap hari sebelum saya tidur. Dan juga ini, saya akan gabungkan dua perkara ini. Pada setiap hari sebelum saya tidur, iaitu bam daun bidara, bam dan minyak angin daun bidara, serta gel mandian bidara. Kenapa saya cakap saya buat amalan sebelum tidur, sedangkan saya seorang perawat? Mesti dah ada, mesti zikir tu dah kemas? Tidak, sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kita sehebat mana pun, kita belum tentu kita jadi malaikat. Nak bagi tahu, okey? Maka dengan itu kita kena ada ikhtiar luar kita. Kita kena ada ikhtiar tersendiri kita, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang saya tunjukkan dalam video ini. Nampak tak bahan-bahannya? Maka saya akan gabungkan 3 bahan ini sebelum tidur. Penggunaannya sangat ringkas sekali. Okey, yang pertama, saya akan colek sedikit bam daun bidara, sikit pakai, sikit letak di tapak tangan. Okey, saya akan ambil sedikit ini, kita akan dab sikit. Okey, kemas tu, insya-Allah. Dan tutup dia. Bila dah settle benda ni dua ni, okey, maka saya akan ambil sedikit ini dia. Nampak tak? Okey, cukup. Tak payah pun, cukup. Okey, penggunaannya sangat sedikit. Jika pandai guna, kerana penggunaan ni ialah kita menggunakan, bila dinamakan daun bidara, maka dia punya absorb dia sangat tinggi. Okey, absorb sangat tinggi. Ya, selamat pagi Ustaz Ahmad Asri, terima kasih. Okey, bila kita dinamakan daun bidara, bila kuantiti daun bidara yang sangat tinggi, maka absorb dia sangat tinggi. Kerana daun bidara ni ada dalam sains, kalau saya tak silap lah, ada setengah orang sebut dia nano system. Okey, nampak tak? Okey, saya kacau dulu ni. Kacaukan dia. Aura ni dah keluar dan saya letak dekat hidung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulang 3 kali. Kepada sahabat-sahabat yang telah menggunakannya, percayalah, insya-Allah kesegaran akan datang pada kita. Dan saya sapukan di belakang. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia amalan saya sebelum saya tidur. Okey, selesai. Kenapa saya mengamalkan ia? Kerana daun bidara ini disebutkan sebagai pelindungan kehidupan kita. Daun bidara ini disebutkan dalam Quran sebagai pelindungan. Dan dalam Quran juga, daun bidara ini adalah merupakan tumbuh-tumbuhan daripada syurga.
daun bidara ni adalah tumbuh-tumbuhan daripada syurga Allah. Okey, maka bila dah dikatakan kita ni, bila sebut kata syurga kita ni, masya-Allah, kita ni teringin sangat nak masuk syurga kan, betul tak? Teringin sangat nak masuk ke syurga. Namun ada namun juga, namun dia berapa ramai yang dah bersedia untuk ke syurga. Okey, maka kita ambil peluang. Yang mana tumbuh-tumbuhan yang Allah dah anugerahkan kepada kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil peluang. Kita manfaatkan dia. Kita gunakan dia sebaik mungkin. Ustaz, kenapa guna gel mandian? Kenapa tak guna daun bidara betul-betul? Okey. Soalannya, bila dia kata gitu, saya balas balik. Nak cek kat mana sekarang ni daun bidara? Cuba cakap saya. Okey. Maaf banyak-banyak kalau saya bertanya, tapi nak tahu sebab apa jin dan syaitan ni takut dengan daun bidara. Kod ada kisah ke? Allahumma sallam. Okey, berkaitan dengan kisah daun bidara ini, untuk hari ini pagi tadi ada live di Facebook Ustaz Nazmi Karim Official berkaitan kisah-kisah berkaitan dengan daun bidara. Para sahabat ada yang saya ingatlah satu kisah tu, seorang sahabat memeluk Islam. Dan Nabi menyuruh dia mandi dengan daun bidara. Itu antara salah satu kisah yang saya ingatlah. Boleh like ataupun boleh like page Ustaz Nazmi Karim Official. Pada hari ini punya live disebutkan beberapa hadis berkaitan dengan daun bidara. Okey, beberapa hadis berkaitan dengan daun bidara. Saya sebab saya bukan pakar hadis, saya suka bercerita sahaja, maka kita tak nak ambil bidang orang lain. Saya bukan pakar hadis. Okey, saya bercerita saja. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sekadar apa yang saya share berkaitan daun bidara ini adalah merupakan pengalaman diri saya sendiri. Pengalaman diri saya bermula sebelum saya menjadi perawat. Sebelum saya menjadi perawat, saya diuji dengan beberapa sakit yang agak pelik jugalah. Okey, tiba-tiba orang cakap apa, tiba-tiba mengigau tak tentu pasal, lepas tu batuk yang tak tentu, tak tahu kenapa. Wallahu a'lam bisawab. Okey, saya diuji dengan sakit pelik dan alhamdulillah ketika itu daun bidara yang tidak berbuah ni mudah nak cari pada zaman saya sakit lah. Maka saya pun amalkan minum daun bidara pada setiap hari. Minum pagi sekali dan malam sekali saya amalkan. Alhamdulillah dengan izin Allah ada perubahan pada diri saya, dan sekarang ni saya menjadi perawat dan saya cuba mengkaji sikit sebanyak tentang daun bidara. Dan bila dikeluarkan produk gel mandian bidara, lagi saya seronok. Sebab apa? Kita nak cari daun bidara yang segar, betul-betul segar daripada pokok susah. Jadi apabila kita menjadikan dia dalam bentuk gel, insya-Allah ia sentiasa segar. Kalau nak tahu, kalau dah beli, kalau sahabat-sahabat ini dah beli gel ini, bawah dia ada daun lagi. Sebab kita tak tapis. Kilang tak tapis pun daun bidara ni. Dia campur sekali. Dan untuk penguasa sahabat-sahabat sekalian, kalau perasan ini gel dia agak pekat tau, masa mula-mula kilang masuk dekat dalam bekas ni, dia macam air tak pekat, tetapi yang menjadikan dia pekatlah daun bidara itu sendiri, menjadikan gel ni pekat. Maka bila kuantiti daun bidara sangat tinggi, maka dia punya manfaat tu pun luar biasa, insya-Allah. Okey, boleh gunakan. Saya gel ni saya akan gunakan pada setiap malam pada sendi-sendi sahaja. Saya tak sabu-sabu badan, tidak. Sendi-sendi saya. Sendi-sendi yang bergerak. Contoh ni pergelangan tangan, ni tangan sini sendi, ni sendi. Okey, saya akan gunakan ni. Okey, untuk penjagaan pendinding kita ketika kita tidur. Itu paling penting sekali sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya, perkongsian berkaitan dengan amalan-amalan pendinding diri. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita sama-sama berkongsi, sama-sama kita mendapat manfaat, insya-Allah. Okey, ada juga soalan, resdung ni berkaitan dengan sihir ke? Wallahu a'lam, tapi ada tanda-tanda dia. Okey, maka
Dua bahan ini juga sangat sesuai untuk resdung, sebab sekarang ramai sakit resdung, betul? Maka sesuai sangat untuk mendapatkan kesegaran udara, nafas yang segar dan nafas yang tidak tersumbat. Segar, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, bolehlah kita sama-sama berkongsi manfaat, sharekan video ni banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Okey, itu saja daripada saya pada pagi ini, pagi hujung minggu bersama dengan saya Farhan Fatani, pengamal perubatan Islam. Jom kita dapatkan set daun bidara untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.